Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Sekalian para tetamu Allah, urusi timbalan seluruh kepimpinan jawatan kuasa surau, para imam, para muazzin, muslimin, muslimah yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, tetamu-tetamu Allah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pada pandangan zahiriah ini. InsyaAllah mudah-mudahan kesempatan yang ada bersama kita manfaatkan sebaiknya dalam satu halaqah ilmu yang Allah izin untuk kita berada. Pada malam ini sukacita saya mengambil satu kitab, iaitu Mukhtasar Hayatus Sahabah. Pengarang kitab ini iaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, seorang muallim maulana yang alim tentang tafsir dan alim tentang hadis dan alim tentang sirah. Bagaimana sesungguhnya mengetahui keadaan para sahabah. Mukhtasar Hayatus Sahabah ini berkaitan dengan kisah kehidupan para sahabah. Sesungguhnya mengetahui keadaan para sahabah, kehidupan, sifat dan akhlak mereka yang mulia, benar-benar boleh menerangi jalan ke hadapan orang-orang mukmin yang hendak mengikuti akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan di dalam hati orang yang berakal, beriman kepada Allah sebagai Rabb dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, bahawasanya para sahabat adalah generasi yang paling baik setelah baginda. Ini rasmi. Khulasah daripada kitab ini dibentangkan nukilan kata-kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ini, seumpama yang telah saya baca. Kita nak tahu isi kitab ni begitu baik dan bermakna, kaedah kita baca khulasah dia, belakang kulit kitab tu, ataupun kita baca mukaddimah dia. Mana-mana kitab dia ada mukaddimah, dia ada penutupnya. Macam drama lah, macam cerita. Bila kita lihat tayangan filem, dia punya landing tu, dia punya klimaks dia. Jadi ataupun disebut dalam maksud intipati lah, intisari. Maka di sini, sebagaimana baginda Nabi SAW adalah pemimpin anak-anak Adam dan orang yang paling mulia di antara mereka, maka para sahabat adalah penduduk bumi yang paling baik, yakni yang terbaik selepas Rasulullah, iaitu generasi para sahabat, termasuk juga yang disebut Khulafa Rasyidin, 4 orang pemimpin yang Allah telah susun atur. Bila telah berlaku, kita rasmilah, akidah kita rasmi menyatakan Allah telah pilih di kalangan para sahabat adanya pemimpin Amirul Mukminin di kalangan mereka, seumpama Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Sayyidina Osman bin Affan. Maka termasuk juga yang disebut
bagaimana 10 orang sahabat yang dijamin syurga Allah tanpa hisab, dan generasi sahabat. Maka berpandu pada fakta di atas yang dinyatakan tadi, maka setiap orang yang mempunyai kepedulian terhadap ilmu ini, yakni kehidupan sahabat, harus benar-benar mengetahui perkabaran tentang mereka, biografi dan kehidupan mereka, serta bagaimana menyebarkannya kepada orang-orang muslim, lalu menuntun mereka ke syurga dan keredaan Allah sebagaimana Allah telah reda kepada para sahabat. Jadi ini satu manhaj, satu sukatan tarbiyah yang saya dan kita semua boleh daulahkan, boleh angkat satu kedudukan yang tinggi. Dan dinyatakan oleh salah seorang imam yang muktabar. Seingat saya, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, salah seorang imam yang muktabar, di antara 4 yang masyhur. Dia menyatakan dia begitu seronok, dia begitu suka apabila dia lebih cenderung untuk menghayati, membaca, menghayati, menjiwai kisah-kisah sahabat ni, kerana mereka ini rasmi generasi awalun. Dan mereka ini dimartabatkan seumpama dalam Al-Quran, iaitu golongan Al-Muqarrabun, orang-orang yang mendahului beriman kepada Allah, dan mereka giat mujahadah beramal. Suka cerita pada malam ini saya memilih bab tentang berkaitan dengan hijrah. Oleh kerana kita berada dalam bulan Muharram ini, sinonimnya kita akan secara rasmi kita akan mengenang, iaitu tentang peristiwa Hijratul Rasul. Cuma kita boleh ambil secara fakta, tarikh Rasulullah SAW keluar daripada Mekah ke Yasrib adalah pada tanggal 27 Safar, pada bulan Safar, penghujung bulan Safar. Dan Rasulullah SAW sampai bersama Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Quba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal, sampai di Masjid Quba, dan memasuki Madinah, yakni Yasrib sebelum nama Madinah, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu secara knowledge lah, secara pengetahuan. Baik. Maka saya pilih di antara kisah yang bagus untuk saya dan kita semua ambil manfaat isi kitab ini, bagaimana pengalaman, experience ataupun pengalaman Abu Salamah dan Ummu Salamah ke Yasrib. Salah satu kisah yang begitu tragis, melibatkan pasangan dan keluarga. Inilah kisahnya. Sehingga kan pada penghujung kisah ini dinyatakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah menyatakan, luahan hatinya, aku tidak pernah mengetahui suatu cobaan yang menimpa keluarga, anggota keluarga dalam Islam seumpama yang telah menimpa keluarga Abu Salamah, yakni suaminya. Dan aku tidak melihat pendamping yang lebih santun daripada Uthman bin Talha radhiyallahu an. Ini luahan kata-kata Ummu Salamah di penghujung kisah ini. Jadi malam ni santailah, malam ni santai. Menurut Ibnu Ishaq mentakhrishkan, yakni sumber daripada Ummu Salamah radhiyallahu an menyatakan, Ummu Salamah mengkhabarkan, menceritakan ketika Abu Salamah sudah membulatkan tekad untuk hijrah ke Madinah, ke Yasrib, maka dia mendekatkan untanya ke arahku, lalu menyuruhku naik ke atas punggungnya. Dia membawaku bersama anakku
Salamah bin Abu Salamah di atas unta, di atas pelana unta itu. Ini pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi Ummu Salamah bersama suaminya, iaitu Abu Salamah. Anaknya namanya Salamah bin Abu Salamah. Mudah aja, kita mudah ingat dah. Ibu dia nama Ummu Salamah gelarannya, anak dia nama Salamah, bapa pada Salamah tu Abu Salamah. Ketika keputusan dibuat oleh suaminya Abu Salamah untuk melangkah keluar daripada Mekah ke Yasrib, maka Abu Salamah bergegas membawa bersamanya, yakni isteri dia lah, Ummu Salamah dan anaknya. Maka pada malam ini pengalaman Ummu Salamah menceritakan, ketika dia sudah menuntun tali kendalinya, yakni Abu Salamah suaminya, beberapa orang daripada Bani Mughirah melihatnya. Lalu mereka bangkit dan mendekatkan ke arahnya. Mereka berkata, "Kalaulah yang telah engkaulah yang telah merebut anggota kami daripada tangan kami. Apa pendapatmu tentang anggota kami ini? Apa dasar apa yang membiarkan dirimu membawanya di negeri ini?" Maka berlakulah complicated apabila Bani Mughirah ni yang mewakili Ummu Salamah. Ni kaum yang mewakili orang, mudah faham, orang kampung Ummu Salamah. Orang kampung Ummu Salamah, iaitu Bani Mughirah ini. Bila Abu Salamah ni dia bawa isteri dia dengan anak dia, jadi orang kampung Ummu Salamah ni, kampung dia Bani, di satu perkampungan yang melibatkan Bani Mughirah ini. Jadi bila orang kampung tengok, bila dia nak mula keluar ke Yasrib, jadi orang kampung tak biarkan. Orang kampung tak biarkan dia. Maka keluarlah kenyataan tadi. Keluarkan kenyataan tadi dengan maksud mengingatkan Abu Salamah, bukan mudah untuk kamu keluar daripada Mekah ini. Seumpama telah membawa sebahagian daripada anggota kami. Jadi orang kampung dia marah. Maka mereka merebut tali kendali unta dan mencolek diriku daripada tangan Abu Salamah. Ni orang kampung Bani Mughirah ini, dia tarik Ummu Salamah daripada suaminya dan mencolek juga, makna mencolek diriku daripada tangan Abu Salamah. Maknanya dia ambil mak dia dulu. Kemudian Bani Abdul Asad, kabilah Abu Salamah, sangat marah ketika mendengar kejadian ini. Ni orang kampung suami dia pula, bila dengar berlaku ketegangan melibatkan orang kampung sebelah Ummu Salamah, isteri kepada Abu Salamah, maka kabilah orang kampung Abu Salamah ni rasa tercabar kerana menganiayai ataupun menzalimi orang kampung mereka, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah ni daripada Bani Abdul Asad. Mereka berkata, "Wallahi, kami tidak akan membiarkan anak keturunan kami ada di sisi wanita itu kalau mereka mencoleknya daripada rakan kami." Maka apa yang berlaku, Bani Abdul Asad ni, orang kampung Abu Salamah ni, dia pergi ambil rampas. Dia pergi ambil
Salamah, yakni anak kepada Abu Salamah dan Ummu Salamah. Satu kampung, orang kampung sebelah sana ambil tahan Ummu Salamah keluar daripada Mekah. Satu puak lagi, satu geng kampung ni maknanya tahan anak Abu Salamah. Faham ke hidup Pak Long ni? Pak Long boleh nampak ke jalan cerita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama nak lebih kurang sama. Kita bercakap tentang anak dengan mak dan mak budak dan bapa budak dah ni ceritanya. Maka Ummu Salamah menyatakan, Ummu Salamah menceritakan lalu Bani, ni dia sambung cerita. Kisah ni dia sambung cerita pengalaman dia lah. Lalu Bani Abdul Asad merebut anakku dan membawa ke tengah Bani Abdul Asad. Dia merebut tu, setengah riwayah kata sampai patah tangan. Dia tarik tu. Ada setengah yang saya pernah baca lah. Seolah berlaku ketegangan tu dalam kitab Ar-Rakhih Al-Maktum ke, ada satu kitab pernah saya baca. Berlaku ketegangan bila puak alik Bani Mughirah ni dengan Bani Asad ni tarik anak ni lelaki tu. Tarik tu macam tercabut. Patah lah ibarat, nak kata tercabut tak menasabah. Wallahu a'lam. Tapi very complicated. Tu dia. Maknanya tegang sungguh. Sampai Bani Asad ni dia tarik sampai ke tengah Bani Asad. Pasal dah orang kampung Ummu Salamah dah dapatkan Ummu Salamah, maka dia dapatkan anak dia. Kemudian sementara itu Ummu Salamah menyatakan, aku ditahan oleh Bani Abdul Mughirah. Sedangkan suamiku melanjutkan perjalanan ke Madinah. Jadi apa yang berlaku? Setelah ketegangan tu berlaku, si Anu ni, Abu Salamah tak ada pilihan lain. Memang dia dah buat keputusan kami, dah rasmi dah. Dah dia lihat depan mata dia dua orang yang dia kasih dan sayang direbut oleh dua-dua bani ni, dua orang kampung ni. Maka dia bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kerana apa tu? Kerana kuatnya iman, dia menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Dia mula mengorak langkah, dia tak kira apa dah, dia keluar menuju ke Yasrib. Maka aku hidup terpisah dengan suamiku dan anakku. Ni pengalaman Ummu Salamah. Selama berapa lama? Setiap pagi aku pergi dan duduk di tengah padang pasir dan menangis di sana. Hal ini kulakukan selama setahun penuh ataupun kurang sedikit. Ingat-ingat lupa, lebih kurang setahun. Perpisahan antara orang yang dia sayang, yakni pertama suaminya dan anaknya. Isteri ni, orang yang paling dia sayang tentulah suami dia. Yang kedua, orang yang paling sayang tentulah anak dia. Maka apa yang berlaku, subhanallah, berlaku tempoh setahun. Dia tidak dibenarkan keluar di perkampungan dia, yakni perkampungan Bani Abdul Mughirah itu. Maka selama setahun dia ulang balik, pagi aku pergi dan duduk di tengah padang pasir dan menangis di sana. Ibarat kata bersedih hati selama setahun, menahan segala perasaan. Orang terputus hubungan dengan suami, dengan anak. Ni feeling seorang wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ini kulakukan selama tempoh penuh ataupun kurang lebih setahun. Maka sampailah satu kejadian, iaitu pada suatu ketika datang seorang lelaki dari perkampungan pamanku yang juga termasuk daripada Bani Mughirah yang lewat di sisiku. Maka apabila dia melihat Ummu Salamah, melihatku, kata Ummu Salamah, apa yang aku alami, maka timbul belas kasihan oleh lelaki tersebut. Ada seorang lelaki orang kampung
Ummu Salamah ni bila dia tengok subhanallah, memang dia tengok dah heboh dah satu kampung. Ummu Salamah ni duduk ulang-alik ke padang pasir, ulang-alik pagi petang, tengah-tengah padang pasir tu. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walaupun wanita, dia termasuk sahabat. Dan nanti tahu tak siapa ni Ummu Salamah ni? Nanti landing time saya sebut nanti. Ummu Salamah ni siapa? Siapa dia Ummu Salamah ni? Subhana rabbiyal azim. Maka bila timbul belah kasihan, si Anu ni, si lelaki ni daripada Bani Mukhirah ini sendiri, maka dia mewakili perasaan Ummu Salamah dan dia pergi khabarkan. Dia panggil runding, buat rundingan. Dia sebagai pemudah cara, dia pergi pada orang kampung dia pun syarah. Lebih kurangnya maksudnya, tidakkah kalian membebaskan wanita yang perlu dikasihani ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan anaknya. Apakah hai kaum ni? Orang Perak semua. Sanggup kalian satu kampung ni membiarkan seorang wanita yang terpisah daripada suami dan anaknya? Jadi bila dia ungkitkan hal yang berbangkit itu, lalu mereka berkata kepadaku, jika engkau mahu, susullah suaminya. Maknanya bila si fulan ini sebagai pemudah cara, maka orang kampung pun setujulah melepaskan Ummu Salamah ni daripada kuarantin. Dia panggil tahan reman lah, senang. Kuarantin ni 2 minggu je dah. Tahan reman berapa lama? 4 bulan dah. Orang yang kita tahan ISA ni kan 4 bulan biasanya. 4 bulan lah. Ni lebih pada tahan reman lagi. Subhana rabbiyal azim. Jadi pada waktu itulah, pada saat itu pula Bani Abdul Asad mengembalikan anakku ke tanganku. Timbul pula ihsan belah kampung sebelah sana. Ini cerita orang kampung ni. Orang dua perkampungan ni, Bani Abdul Asad dengan Bani Abdul Mukhirah ini. Jadi bila dah dibenarkan keluar daripada kota Mekah, maka sebelah orang kampung Abu Salamah ni melepaskan anak dia. Maka dia pun membawa, Ummu Salamah membawa dengan menceritakan, dengan membawa anakku di atas sekudup, yakni atas tempat kenderaan itu. Lalu aku mulai pergi menuju Yasrib untuk menemui suamiku. Tidak ada seorang pun yang menemani saat itu. Ketika aku tiba di Tanaim, aku bertemu dengan Osman bin Talha bin Abu Talha, saudara Bani Badduddar. Maka dia bertanya kepadaku, hendak pergi ke mana wahai puteri Abu Umayyah? Seorang sahabat namanya Abu Talha bin Abu Talha. Talha bin Abu Talha. Bila dia nampak seorang wanita bersama anak ni dalam keadaan berdua begitu di padang pasir, maka dia pun tanya. Nak pergi ke mana kamu wahai puteri Abu Umayyah? Maka dia menyatakan, Ummu Salamah ni menyatakan, aku hendak menemui suamiku di Madinah. Maka ditanya oleh Talha bin Abu Talha, tidak adakah seorang yang menyertaimu? Tidak ada seorang pun yang menyertaiku melainkan Allah dan anakku ini. Ini soal akidah. Kita boleh ambil ibrah pada malam ini. Ini soal akidah. Bagaimana seorang muslimah dia sandarkan Allah sebagai teman seperjalanan dia, dan bersama dia anak dia. Ini soal akidah. Kita boleh ambil ibrah atas kisah sahabat ni. Soal akidah ni memang satu pentarbihan mantap yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kesan daripada soal akidah ni, berapa lama tarbiyah Nabi SAW di Mekah? Selama lebih kurang 13 tahun. Nabi asuh di kalangan sahabat ni selama lebih kurang 13 tahun soal akidah, keimanan kepada Allah. Maka terpacullah bila ditanya, apakah siapa yang menemani kamu di waktu ini? Dia menyatakan tidak ada seorang menyertai aku, yang menemani aku melainkan Allah, melainkan Allah dan anakku ini. Anak. Jadi subhanallah, ibarat seorang ibu tanpa suami pada waktu itu, kemudian ditemani anak. Subhana rabbiyal azim. Wallahi, demi Allah, tidak selayaknya engkau dibiarkan seumpama ini. Katanya siapa? Talha bin Abu Talha. Sahabat ni, maknanya orang di kalangan sahabat ini dah. Lalu dia volunteer. Dia suka cerita, menuntun tali kendali unta dan membawaku berjalan dengan cepat. Wallahi, aku tidak pernah berpergian dengan seorang lelaki daripada kalangan Arab yang lebih santun daripada dirinya. Pengalaman Ummu Salamah menyatakan, pengalaman hidupnya, dia tak pernah pergi musafir, berjalan dengan orang lelaki. Pengalamannya yang lebih sopan, lebih santun, lebih maknanya hemah, yang boleh menandangi akhlak Talha bin Abu Talha ini. Kerana apa? Pengalaman dia menceritakan bagaimana jika tiba di suatu tempat, tempat persinggahan, maka dia menderumkan unta agar aku turun. Dia lajakkan unta ke depan sikit supaya Ummu Salamah ni boleh turun daripada unta. Kemudian dia membelakangi aku. Ketika Ummu Salamah nak turun daripada unta tu, dia pandang sebelah sana. Ni sahabah, sifat tu sahabah menghormati kaum wanita, apatah lagi seorang isteri kepada yang dia kenal. Abu Salamah ni seorang tokoh. Juga. Jadi dia rasa bertanggungjawab dan dia bermaruah, sehingga kan ketika dia menuntun unta Ummu Salamah dengan anaknya ni, ketika untuk di suatu perhentian, maka dia lajak ke depan sikit, agar unta tu perebahkan badan dia. Kemudian ketika Ummu Salamah nak turun, dia pandang ke sana. Kalau kita dalam dua lagi dah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita boleh ambil ibrah. Sifatul sahabat ni sangat mulia dan mereka memang menjaga pandangan. Saya dan kita semua termasuk jugalah. Kita orang ada sikit-sikit ilmu ni, apatah lagi merangkap asatizah ataupun para imam ataupun jawatan kuasa, kita orang masjid, kita orang surau, memang kena jaga mata ni. Kerana mata ni dia ada hak dia. Jadi yang tak ada hak bagi kita apabila melihat wanita yang bukan mahram. Lebih pada sekali. Kalau dua kali bukan hak kita. Sekali itu hak kita. Tapi ada orang tanya pula, Ustaz, kalau tengok lama gitu boleh ke? Lama dah kata sekali boleh. Kalau tengok lama boleh ke tidak? Itu jadi hal pula. Baik. Kemudian dia menyingkirkan dan meminggirkan dan mencari pohon lain berteduh di bawahnya sambil tidur terlentang. Penat juga si kawan ni, Syekh ni. Penat. Jalan berapa kilometer tu, berapa batu tu. Daripada Mekah ke Yasrib ni, siapa boleh ada fakta lah. Saya tak ada nak research ni. 400 km. 400 km daripada Madinah ke Mekah. 400 km. Naik unta ni. 400 km naik apa? Naik kereta berapa jam? 400 meter. 400 km bahagi 60. 1 minit 60. Bagi 60. 60 kali nak jadi 60 bagi 400 bagi 60. Berapa cikgu? Lebih kurang lah.
Lebih kurang 7 jam. Itu naik kereta, speed dia berapa? 90 meter kilometer per sejam. 90 meter, 90 kilo, kita bawa 90 per jam. Tu sampailah 7 jam. Ini naik unta. Unta kalilah berapa, subhanallah. Memang berapa kali berhentilah, berapa kali transit lah ni. Subhana rabbil azim. Padang pasir lagi. Makan, minum, wallahu alam. Jika sudah dekat waktunya untuk melanjutkan perjalanan, dia mendekatkan ke arah untaku dan menuntunnya sambil membelakangiku. Dia berkata, naiklah. Ketika nak naik pun dia begitu sopan, berpaling daripada melihat keadaan Ummu Salamah nak naik pada pelana unta tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni kita kena, yang saya sebut tadi, mukadimah tadi, memang rasmi kita tak boleh tanding amalan para sahabat. Jauhlah kita ni. Kalau kita nak tanding soal keimanan, soal amali, soal ketabahan, soal pengorbanan, soal apa yang mereka merantasi, memang tak boleh tanding. Dan kalau saya berani, saya katakan, kalau mencari wali yang aulawiyat kita dahulukan, iaitu golongan sahabat. Tok wali yang akbar di kalangan para sahabat lah. Abu Bakar As-Siddiq, 10 orang yang dijamin syurga. Tok wali besar kan. Tanpa kita mengabaikan, ambil contoh Tok Wali Nusantara ni pun ada Tok Wali juga. Cuma persoalan, ada tak Tok Wali sekarang ni? Tok Wali ada lagi. Wali nikah, wali hakim, tu ada. Subhanallah. Tapi nak sebutnya, bagaimana jika aku sudah naik ni, perkabaran cerita daripada Ummu Salamah menyatakan, jika aku sudah naik dan duduk dengan mampan dia dalam sekeduduk, dia ada satu macam tempat kemah itu. Kita sudahkan cerita ini. Dia mendekati lagi dan menuntun tali kekangan unta. Begitulah yang sentiasa dia lakukan sehingga dia mengantarku ke Madinah. Setelah dia melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba, maka dia berkata, suamimu ada di perkampungan itu, maka masuklah sana dengan barakah Allah. Masya Allah. Ni adab, tata cara Talha bin Abu Talha menyantuni Ummu Salamah dengan menuntun tali kekangan unta, sampailah dalam keadaan dia melakukan demikian penuh beradab, sampailah ke Yasrib. Sampai ke Yasrib. Setelah dia sampai melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba, maka Talha bin Abu Talha menyatakan, di sanalah adanya suami kamu, yakni Abu Salamah. Maka masuklah ke sana, dinyatakan masuklah ke sana dengan barakah Allah. Ini soal akidah. Talha bin Abu Talha ni, dia tak cagarkan diri dia dengan keberkahan Allah. Nampak tu? Dengan keberkahan daripada Allah, kita boleh sampai ke Yasrib ni. Sesuatu yang barakah, dia akan sampai ke maksud dia. Sesuatu yang barakah sebenarnya dia akan sampai ke maksudnya dengan izin Allah. Maka setelah itu, dia bila dah sampai perkampungan yang ada Abu Salamah ni, dia pun tak cakap, taklah nak klaim apa, melainkan dia berpaling badan dia kembali ke Mekah. Tanpa klaim. Klaim apa-apa, klaim perjalanan, tu nak menyatakan pengorbanan Talha bin Abu Talha. Jadi khulasah atas perkabaran ini, sehingga kan Ummu Salamah menyatakan setelah sampai di Yasrib itulah dia menyatakan luahan hatinya,
dia menyatakan seumpama yang saya pendengarkan mukadimah tadi, dia menyatakan aku tidak pernah mengetahui satu pengalaman ujian yang menimpa anggota keluarga dalam Islam ini melainkan keluarga Abu Salamah. Pengalaman berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, kemudian duduk di padang pasir tunggu siang dan malam selama lebih kurang setahun, kemudian nak sampai ke Yasrib melibatkan tadi lebih kurang 400 km. Bayangkan untuk sampai ke Yasrib mana mujahadah untuk bertemu dan menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi khulasahnya pada malam ini, doa yang Rasulullah baca sebagai satu penghujung ini, iaitu di ambang hijratul Rasul, Rasulullah membaca suatu ayat dalam surah Al-Isra. Maka malam ini saya baca, bimbing baca, kemudian diikut dengan baik, kemudian boleh dibaca dalam keadaan tertentu. Maksud doa ini iaitu, ya Rabbku, masukkanlah daku melalui jalan masuk yang benar, keluarlah daku melalui jalan keluar yang benar, kurniakanlah dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Berada pada ayat surah Al-Isra ayat 40. Al-Isra pada ayat yang ke-40. Saya baca dan jemaah boleh baca. Mudah-mudahan kita baca tertib, insya-Allah kita dapat amal. Dan bacalah doa ini di waktu-waktu tertentu. Minta maknanya pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah, kebenaran. Kita berada di atas kebenaran, jalan yang benar. Dan apa yang termasuk kalau ada sesuatu kesempitan, kesusahan dan sebagainya, biar kita dalam keadaan statik, konsisten, benar, istiqamah benar, dan minta daripada Allah pertolongan dari sisi Allah sebagai sultan, sebagai raja yang mentadbir. Rabbi, ikut, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. InsyaAllah mudah-mudahan atas keimanan itu kita istiqamahkan sebagai suatu wasilah dengan ayat-ayat Allah, kita mendekati Allah, minta hikmat sokongan Allah dalam kehidupan kita ini. Betapa kita mengambil ibrah, kisah hayatus sahabah ini adalah kisah yang baik. Dan ada ulama mengesyorkan apabila kita ditimpa sebarang musibah, sesuatu yang menimpa, bila ujian mendatang kanan, kiri, hadapan, belakang, atas, bawah dan sebagainya, kalau kita tidak tahu cara, antara cara yang terbaiknya iaitu membaca. Selain daripada membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya, baca kisah sirah. Bila kita baca kisah sirah, Masya Allah, kita akan dapati apatah lagi baginda Nabi SAW mengharungi kehidupan. Sepanjang hayat Nabi SAW penuh dengan ujian dan dugaan, sehingga terkesan kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi, hatta para sahabat juga turut berkorban apa saja, berjuang demi agama Allah, dan sampai agama Allah itu kepada kita yang kita anuti ini. Masya Allah. Dan kita rasa syukur dulu, kini dan selamanya tu ada masa kita berselawat kepada Rasulullah dan ahli keluarga Nabi dan para sahabat. Sebutannya Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa sahbihi wa barik wa sallim tu untuk kesejahteraan para sahabat. Jadi gandingkan begitu. Pada ada masa kita baca selawat kepada Rasulullah dan ahli keluarga baginda Nabi SAW dan para sahabat yang Allah muliakan, dan Rasulullah sendiri kasih para sahabat ini sampai tahap cinta baginda Nabi kepada para sahabat. Dan sesiapa yang mempelekehkan sahabat, siapa yang menghina sahabat, maka kita terang-terang boleh maknanya boleh menolak dakwah mereka itu. Termasuklah sebahagian besarnya Syiah. Sebahagian besarnya Syiah memang mereka ini mencela. Sebahagian besar di antaranya yang disebut, bukan semua tu, di Iran tu dia ada, masih ada lagi 22 ke 20% golongan Sunni. Baki tu Syiah. Situlah ada maknanya mereka, sebahagian besar mereka mencela para sahabat. Jadi kita bila mencela para sahabat, kita mempertahankan sahabat yang mempertahankan Nabi SAW, berjuang sehingga akhir hayat mereka, jiwa dan raga mereka berkorban apa saja, dan seluruh harta benda mereka pun mereka berkorban. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Baik.